makan semua anak-anak. Umai, jangan makan jom. Jom lah. Jom makan, nanti mak makan sisa je, jom. Jom makan. Saya dah sendiri, saya asyik cepat makan. Baik mana? Baik makan. Baik mana? No, it's a duri in my feet. Tengok. Oh, you got a splinter. Saya nak tengok mana dia. Janganlah. Kau. Kejap. Kejap. Ini bukan masuk. Baik tolong mani lah tapi. Mak, ini bukan masuk urut. Tak boleh tarik. Jom. Kau dah pukul. Masuk. Siapa yang boleh baca Yasin, jom. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oi, cepat. Baca Yasin. Cepat, jangan bawa masuk. Tak payah ganti baju pun tak apa. Yang tak pandai yang belum pandai ngaji tak apa, tak payah ngaji. Yang besar-besar tu. Alhamdulillah. Kita buat apa yang nenek suka. Kita buat apa yang Nabi suka. Jom. Kita rembat bagi nenek. Tak kisah pakailah apa pun. Jom. Hari kedua. Sedih sangat. Inilah rumah mak saya. Dulu rumah Felda biasa je. Lepas tu, masa saya berjaya sendiri tinggi, rumah ni saya hadiahkan mak saya duit cash 100,000. 100,000 tu disimpan masuk ASB. Seronok dia dapat dividen masuk tabung haji. Lepas tu duit terbang getah dapat 70,000. Lepas tu dia kata, Ita, mak nak buat rumah. Hari ni bila mak saya dah meninggal, satu yang saya nak kongsikan kepada semua followers. Saya bahagia sebab saya menyelesaikan tanggungjawab saya sebagai seorang anak. Masa arwah ayah saya sakit pun, alhamdulillah duit daripada pekerjaan saya tu semua saya support dari segi kewangan. Sampai ke hospital semua dan sebagainya. Okey, jom tengok rumah mak saya. Jangan main kerusi ni. Saya nak halal. Semua kerusi-kerusi roda, Saya nak halal. semua untuk arwah ayah saya. Bila dia orang meninggalkan, semua saya wakafkan. Macam tu juga hari ni, katil dia ke apa ke semua saya wakafkan. Duit ni adalah sebahagian daripada duit bonda. Walaupun tak mewah mana, inilah rumah pertama yang mak saya dengan arwah ayah saya buat. Kos dia zaman dulu 200,000. Jadi tak cukup lagi, tadi berapa? 70, 100 juta. Tak cukup lagi 30,000. Dia kata, Ita, kau tambahlah sikit-sikit, dia kata rumah ni. Jom kita tengok rumah mak saya. Dia kata, kau nak design macam mana tak? Kenangan kan? Saya kata, mak buat macam ni, buat macam ni. Inilah rumah lama yang berusia 30 lebih tahun dah. Jom kita masuk ke dalam. Semua perabot yang ada, apa yang mak nak, saya belikan. Saya kata, apa mak nak lagi? Jambangan bunga ke apa ke? Semua disimpan. Dan bila arwah mak dengan abah dah tak ada, semua jadi kenangan yang sedih. Tapi saya puas hati. Oh, ini jambangan bunga saya letak mak saya. Berapa harga ni tak? Saya kata harga dia mak 700 lebih, mahalnya. Dia kata. Dia pergi bahar buat analisis. Dia kata, mak suka kerusi ni, belikan mak tak? Okey, saya belikan. Inilah dia. Inilah arwah, gambar arwah ayah saya dengan mak saya. Tengok. Tak pernah pegang tangan. Okey, ini gambar dia. Dengan Syukri, paling banyak dengan Syukri, cucu kesayangan. Kami pergi haji, mengerjakan ibadah haji dengan mak saya, dengan suami saya mengaji ketat tu. Dia lah paling banyak menguruskan walaupun muka dia ketat. Apa yang saya suka tentang suami saya, keikhlasannya bukan dari segi kata-kata manis, tapi dari segi perbuatannya. Dan ayah saya, mak saya meninggal dan buat ibadah haji yang besar di tangan suami saya. Dan penghibur untuk mak saya adalah Syukri. Jadi tengok tak, apa yang datang daripada semuanya melengkapkan untuk mak ayah saya. Pekerjaan saya, cucunya anak saya, rezeki saya. Saya puas sebagai anak, tapi saya rasa sedih sebab gaji bulan depan
tidak ada lagi sumbangan untuk dia. Dan saya akhiri hari ini dengan menyampaikan rezeki untuk memanjangkan silaturahmi dengan adik-beradik saya. Ini semua sofa yang ni pula Syukri bagi. Di sinilah kami berkumpul, keluarga kami orang kampung besar. Tak adalah kata mewah. Kami tidur dekat kapet saja. Ini yang tak tahan sekali. Inilah bilik yang paling menyedihkan untuk orang kurang upaya. Saya selalu marah mak saya. Saya kata, mak, jomlah pindah, jomlah pindah. Inilah tempat Syukri lepak dengan mak saya. Dia ambil wuduk dekat sini. Di saat akhir usia dia, di saat akhir usia mak, handphone kan bunyi azan kan. Bunyi azan dia cepat ambil telekong. Cepat ambil telekong. Bayangkan orang yang uzur begitu taatnya pada perintah Allah, asal dengan azan dia mesti solat. Kami terpaksa tutup phone sebab dia akan dengar azan terus solat. Tak tinggal zikir dia. Arwah masa dia angkat ke dalam liang lahat sangat ringan, muka dia sangat berseri. Hebatnya perjuangan dia di akhir usia yang Allah terima taubat dia. Yang paling menjelakan saya, mak saya mengucap kalimah syahadah berkali-kali tanpa diajar. Nampak tak apa yang kita buat masih hidup, itulah kita akan buat di hujung usia kita, di hujung penghujung yang terbaik. Husnul khatimah. Rezekikanlah ya Allah hamba-Mu ini, anakmu Siti anakmu Aminah dapat mengakhiri usia dengan sebaik-baiknya. Dengan katil yang serba begini, pada mak dah terlalu mewah. Anda bayangkan saya bawa mak saya pindah ke banglo, duit EPF saya. Dekat rumah banglo tu saya siapkan mesin dialisis, katil yang serba mewah. Mak tetap nak balik kat rumah ni. Saya sakit hati dengan mak saya sebab mak nak juga balik ke sini. Sedangkan kaki dia patah, di dialisis, saya siapkan doktor, semua. Dia tetap nak balik. Akhirnya, kejayaan saya. Mak saya sangat sukakan rumah banglo tu. Itulah gaji EPF saya. Itulah duit saya yang saya mampu sumbangkan pada mak saya, tapi bukan dalam bentuk tenaga. Sebenarnya kan benda yang paling terasa dan paling bernilai sekali bila arwah tak ada adalah rumah banglo yang mak beli untuk nak minta nenek dekat dengan mak. Dan yelah, mak buat beli benda tu semata-mata nak bagi nenek duduk dekat batang kadi. So sebelum ni macam sini kan agak jauh, jadi bonda buat sebab bonda sibuk, tak ada masa nak balik kampung. Jadi bonda nak anak mak dia dekat dengan dia, tapi nenek ni dia tak nak. Dia salah orang tua kan, dia nak duduk kat kampung. Tapi nak ada bilik besar, nak ada perabot cantik, nak ada nenek taman. memang tak suka, dia datang buat syarat je supaya anak tak kecil hati. Tapi alhamdulillah akhirnya dekat hujung usia dia setahun. Jenuh lah yang kita push dia duduk. Setahun memang dia duduk dekat situ, dan dia pun memang cakap, kata dia suka kat rumah ni, tenang. Dan dia pun habiskan usia kat rumah tu. Tapi alhamdulillah doa dia pun makbul, dia pun meninggal dekat tempat batang kali tu. Dan impian mak nak nenek orang kata duduk kat rumah tu dan dekat dengan mak, akhirnya tercapai juga. Dan kalau saya kat tempat mak, saya pun tak pasti saya boleh adakan rumah berharga 2-3 juta semata-mata nak mak duduk dekat situ. Dan saya tak tahu saya nak cakap macam mana. Dan kita pun sebenarnya sedih jugalah sebab kita pun selalu datang kan. Masa dulu kalau balik Palung kadang-kadang sebulan sekali ataupun 2 bulan sekali. Tapi bila batang kali ni kita selalu kerap datang sebab dekat. Jadi bila pergi rumah tu tak tahulah sama ada panggil pergi ke tak pergi ke, sebab pergi kita memang nak cari nenek je kat sana kan. Sebab dia bukan sekadar nenek, tapi dia adalah sahabat saya, mak saya, tempat saya mengadu. Dan saya gembira sebenarnya, walaupun pemergian ni amat menyakitkan hati saya, amat menyedihkan saya, tapi saya seronok tengok mak saya dengan nenek saya semakin akrab dan semakin rapat, terutama dekat musim PKP ni. Dan kepada mak kuatkan semangat. Saya tahu walaupun mak nampak kuat, mak nampak gembira, mak nampak tabah, tapi hati mak sedih sebab kehilangan orang yang paling mak rapat, yang paling mak sayang. Bila tengok muka nenek, saya ingat mak. Dan dulu mak kata nenek bukan muka macam mak, tapi sebenarnya muka nenek sama macam mak. Dan saya doakan kehidupan mak lebih gembira daripada apa yang nenek lalui, dan kita dapat berkumpul terutama dengan keluarga sebelah mak. Sebab lepas nenek tak ada, saya tak ada tempat nak mengadu. Dan saya harap mak menjadi seorang ibu dan juga nenek yang tak busy. Orang kata sibuk je kan selalu kan. Yalah.
Semoga lepas ni hubungan kekeluargaan ni tak ada. Biasanya bila dah tak ada, yalah kita pun dah makin jauh kan, sebab yang menyatu kita ni semua nenek. Dan kita harap walaupun nenek tak ada, tapi ikatan kekeluargaan ni antara adik-beradik mak, pakcik dan makcik kita ni masih terus kukuh. Sebab kita dah tak ada sesiapa dah, tak ada ratu, queen dah tak ada kan. Jadi kita ada anak queen lah, Sultan Ibrahim yang bakal jadi queen juga. Amin. Setiap tahun kan bila bonda ada rezeki lebih, selalu saya bagi mak saya bajet. Kadang-kadang saya bagi dalam 60,000. Daripada duit tu sebenarnya terpulang pada dia nak gunakan dengan anak-anak dia macam mana, nak kenduri ke, nak sedekah ke, terpulang saya tak nak tahu, saya kata. Lepas tu duit tu dia kata saya dapat duit Felda, dapat duit itu, duit ini, dia buat renovation dapur. Lepas tu saya dengar sebelum dia nak meninggal tu, dia dah balik 2 minggu awal, itulah punca dia tak dialisis 4 hari. Dia buat kuih dodol, dia sedekahkan almasurat, dia print outkan almasurat. Dia kata korang semua wajib amalkan benda ni. Almasurat tu adalah saya yang mulakan dulu dengan mak saya. Saya kata, mak elok baca ni, mak elok baca ni pagi petang. Apa yang menarik kata-kata hikmah daripada mak saya yang saya nak kongsikan. Dia kata, ini adalah pekerjaan mak pagi petang siang malam. Selagi mak tak habis kerja, selagi itu mak takkan berhenti. Maksudnya dia ada jadual dia sendiri dalam peribadahan dia. Jadi kita ni sebenarnya tak perlu nak jadi ustazah untuk menjadikan kita dekat dengan agama. Kita boleh jadi orang biasa untuk menjadi beragama. Boleh, tak perlu nak jadi ustazah sebab kita patut taat pada Allah, redha dengan apa ujian Allah dan terus melakukan ibadah dan cintakan Al-Quran. Jadi kalau saya dengan mak saya tu selalu berkongsi tentang agama lah. Kadang-kadang dia cakap dengan saya, kadang-kadang saya cerita dengan dia. Jom kita tengok dapur dia di Felda. Saya beli balik kampung kan, saya akan jadi sangat mengada-ngada. Saya tak suka ke dapur. Saya nak orang layan saya. Inilah macam ni. Ni dapur kat mak saya. Nampak tak? Ni hari ni, hari kedua kami dah masak. Ini adalah lontong. Bibik ni pandai masak. Lontong apa namanya ni, mak? Mak, Ya, lontong apa namanya? Lontong itu namanya soto Jawa. Tengok muka. Soto Jawa. Ini adalah pembantu kesayangan Syukri. Saya terima kasih dengan bibik terima ni. kasih banyak. Cucu saya 3 orang dia jaga. Baim, lagi Yusuf, Betul. lagi satu Raudah. Bayangkan 3 cucu saya kat tangan dia. Sebab tu pada saya kan, Alhamdulillah. kalau tak kerana Sihat, selamat. walaupun orang Indonesia pembantu kita, walau apa pun level, mereka adalah hamba Allah yang terpilih bersama kita. Hargai dia. Sebab tanpa mereka, anak cucu saya sama bunda. sama Syukri lah. Nampak baiknya jaga cucu saya ikhlas. Kalau tak ikhlas macam mana dia nak kerja? Anak saya aman, cucu saya aman berkat pertolongan bibik. Semoga Allah rahmati bibik. Bibik ni pun solat. Terima kasih. Tengah apa tu potong kelapa nak bagi dekat cucu nenek. Masa apa tu, masa sebelum arwah meninggal pun dah ada minta juga buat kelapa, nak ambil apa kelapa rumah dia. Itulah kelapa tu pun, air kelapa tu pun kegemaran nenek juga masa tu. Dia minta. The one night when Nenek passed away, I was really shocked because I didn't realize that Nenek will actually pass away because I really had hope for her and it was really shocking. And then next morning we go to Palung. And then the time when I saw Nenek, she's already tied up, everything. I couldn't hold it but to cry. And then I had the chance to like kiss her for the last time. So when I had it, I was like breaking down. I was like, no. And then dah sampai kat rumah sini, we wait for Nenek again. And then we get to see Nenek again. I get to hold her. I get to kiss her again. And then that's my last time. It's probably my last time here too. So I'll miss this place a lot. I really do. Because I remember this place, I had a lot of childhoods here and memories. We used to like play here all around, play with Nenek's wheelchair, and then Nenek would come, Amani, janganlah nanti jatuh macam mana, kena marah dengan Mami. Mami kau tu dah lah garang. So, that's basically it. But a lot of memories dekat rumah Nenek lagi satu tu lah. Because Nenek would like belanja me to find food and stuff, and then if I have food I'll give it to her, and then Nenek Amani! I really miss her scream, Amani sini, Amani! I really miss her. I really. Perasaan Ain bila
meninggal, waktu tu Ahad malam pukul 2, Ain dah tidur. Lepas tu saudara Ain, Sofia tu dia kejut, Ain bangunlah, nenek dah meninggal. Lepas tu Ain macam, dah tengah mamai. Lepas tu macam tidur balik, ingat mimpi. Lepas tu bangun tu, semua orang tengah kecoh. Macam, oh nenek dah meninggal dah, kena balik Palung. Ain tak rasa apa-apa lagi waktu tu. Lepas tu pergi hospital tu, nampak mak nenek baru macam, oh nenek dah tak ada. Waktu tu baru rasa macam nenek dah tak ada. Waktu dia orang cakap nenek dah tak ada pukul 2 tu rasa macam, betul ke? Tak rasa macam, tak rasa apa-apa. Dia macam speechless. Tapi bila nampak nenek tu dia macam, oh nenek dah tak ada dah. Dia banyak kenangan lah dengan nenek. Macam kat kampung kan, ingat lagi dulu kecil-kecil, nenek selalu bawa, Ain jom ikut nenek. Nenek bawa satu kampung, pergi kedai jajan. Lepas tu nanti nenek, baru berapa hari lepas nenek cakap, Mami kan, ni kalau ni hantaran ni 20k ni. Dia kata, ni hantaran 20k ni. Lepas tu Cik Mat tak, ni 40k. Lepas tu nenek selalu cakap, doakan Ain jadi anak yang soleh-solehah. So macam, bila nenek tak ada tu dia macam sedih sangat lah. Dia rasa macam banyak. Dia selalu cakap Ain apa? Ain ni budi bahasanya, kulitnya, cantiknya, pandai mengajinya. Nenek doa jadi anak yang solehah. So pujian tu mudah menjadi satu doa untuk Ain sampai ke jannah. Amin. Tu mintalah kita doa nenek. Nak nangis. Golongan orang yang baik lah, insyaAllah. Amin. Apa request makan, dia akan kembali. Soto bibit tudung. Kalau kurang garam, kalau kamu benda ya. Ya. Kalau dulu kan nenek diraikan. Sekarang saya yang diraikan. Hilang dah satu. Nenek